Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak terangkan tentang our project data structure. Okay. Lecturer kami yang bernama Puan Hidayawati bin Abdul Hamid. Okay. Saya mempunyai dua ahli kumpulan iaitu Nurul Atikah binti Ramli 19DDT 19F1017 dan yang kedua adalah saya sendiri iaitu Nur Najwa Ashikin binti Hari Nizam 19DDT 19F1018. Kami akan membentangkan 6 soalan kesemuanya dan kita akan memberitahu secara details tentang soalan-soalan yang diberikan oleh kami. Tunggu. Baiklah, sekarang saya akan terangkan bagaimana cara untuk membuat soalan satu. Okey, soalan satu ni berbunyi kami diminta untuk membuat satu propose the technique for create a new organizational chart and next door the organizational chart for drop code form. Okey, kat sini fahaman saya iaitu di sini mempunyai data-data yang perlu kami masukkan ke dalam chart organizational tu. So hasilnya adalah sebegini. Kami menggunakan tree. Okey. Untuk jawab soalan kami, okey, ini merupakan jawapan kami. Okey. Di dalam organizational ni, di dalam carta ahli ni, okey, kita ada atas sekali iaitu Board of Director. Board of Director ni merupakan root bagi tree ni. Okey, kemudian Board of Director ni ada 3 charge iaitu Director 1, Director 2 dan Director 3. Ketiga-tiga charge ni ada dia punya subclass juga di bawahnya iaitu untuk Director 1 yang pertama sekali Japan Task Force, yang kedua Internet of Things Working Group, yang ketiga Payment of Working Group, yang keempat Retail Working Group, yang kelima Transport Working Group. Dan pada Internet of Things Working Group ni dia ada charge dia juga yang tersendiri iaitu Automotive Task Group. Okay. Dan kemudian untuk Director 2, okay, Director 2 pun ada dia punya subclass juga iaitu Complaints Program Working Group, yang kedua Minimal Levels of Interoperability Working Group dan yang ketiga Testing Working Group. Okay, antara 3 children bagi Director 2, okay, dia ada 2 antaranya mempunyai charge yang tersendiri iaitu Complaints Program Working Group. Dia ada dia punya subclass dia di bawahnya iaitu Interoperability and Certification Track Task Force. Okay. Kemudian untuk Testing Working Group ada Test Tools Task Force, yang kedua RF Testing Task Force dan yang terakhir sekali Proctor Task Force. Okay. Untuk yang ketiga, children yang ketiga bagi Board of Director iaitu Director 3. Okay, Director 3 ni ada subclass dia juga. Okay. Yang pertama Analog Working Group, yang kedua Digital Working Group, yang ketiga DFC Device Working Group, yang keempat Reference Application Working Group dan yang kelima akhir sekali Security Working Group. Okay. Seperti yang kita tahu pada Director 2 ada dalam dia punya siblings bagi Director 3 ada lagi subclass dia iaitu sama seperti Director 2 ada 2, Director 3 pun ada 2 iaitu bagi Analog Working Group ada Wireless Charging Task Force, kemudian bagi DFC Device Working Group ada
1593 VCD Mood Task Force, dan yang kedua Text and Format Task Group. Okay. Ini merupakan tree yang terhasil daripada jadual yang telah pun disediakan pada soalan 1 tadi. Inilah hasil tree dia. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika binti Ramli. Nombor metrik 19PDT19F1017. Okay, hari ini saya ingin membincangkan tentang beberapa soalan. Okay, yang bermula dari soalan 2. As usual, every first week in January, the Director 1, Director 2, and Director 3 of Job Code Forum DFC will set an appointment with their staff for job scope and performances discussion. Usually, their assistant will help them to reorganize and determine the arrangement, but suddenly, their assistant had emergency leave for a week. Based on this situation, you need to suggest which technique that they should use to manage the appointment. Then, list all the staff arrangement based on the director's schedule for the whole week. Okay, seterusnya ini adalah jadual bagi soalan nombor 2 tadi. Okay, di sini terdapat jadual untuk director dan untuk staff. Okay, untuk soalan 2 ni, kita perlu susun jadual staff ni mengikut jadual director yang bermula dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dan mengikut waktu yang telah ditetapkan pada jadual director tersebut. Okay, seterusnya, ini adalah jadual staff yang telah disusun mengikut jadual director tadi yang bermula dari hari Isnin dan masa yang telah ditetapkan pada jadual director tadi. Okay. Ini terdapat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, seperti yang kita lihat dalam jadual staff yang telah disusun ni dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, semua sekali berjumlah 13. Jadi mengikut konsep data structure, untuk soalan 2 ni, saya menggunakan kaedah Q. Okay, seperti ini. Bermula kita bina empty queue. Dalamnya ada 13 elemen. Sebab kita berdasarkan jadual tersebut ni. Jadual ni kita tukarkan kepada kaedah Q. Jadi kita mula dari indeks kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, semua sekali ada 13 elemen. Jadi disebabkan dalam elemen ni kita tak letak data, kita jadikan front and rear ni pada indeks negatif 1. Okay. Berdasarkan jadual tadi, yang pertama, data pertama pada hari Isnin adalah Japan Task Force. Jadi, kita untuk list yang kedua, kita letakkan data pada elemen pertama di indeks kosong iaitu Japan Task Force. Kita NQ Japan Task Force pada indeks kosong. Dan front and rear tadi bertukar kepada indeks kosong. Sebab kita dah masukkan data dalam list pada elemen tadi. Okay, yang berdasarkan jadual seterusnya. Yang kedua, Internet of Things Working Groups. Okay. Kita NQ-kan yang kedua, Internet of Things Working Groups pada indeks 1. Dan rear
akan bertukar kepada indeks 1. Front akan tetap pada indeks yang indeks kosong. Okay, yang ketiga, kita NQ testing working group pada indeks kedua. Dan real pada indeks pertama tadi telah bertukar tempat pada indeks kedua. Seterusnya, kita NQ analog working group. Dan front ni kekal pada indeks kosong, yang berubah hanya real sahaja sebab kita NQ, kita masukkan data baru pada elemen di indeks 3. Jadi real pada indeks kosong tadi telah bertukar pada indeks ketiga, pada indeks 3. Okay, seterusnya kita NQ DFC device working group. Dan seperti yang saya cakap tadi, real akan bertukar ke indeks 4. Kerana kita masukkan data yang baru pada elemen yang kosong ini. Seterusnya kita NQ compliance program working group. Okay, pada indeks kelima. Dan real indeks kelima ni akan kita letakkan real. Yang front ni kita tak usik, kita biarkan saja. Okay, seterusnya kita NQ reference application working groups pada indeks ke-6. Dan real akan bertukar, pada indeks kelima ni akan bertukar pada indeks ke-6. Okay, dan seterusnya juga kita NQ transport working group pada indeks ke-7. Dan indeks ke-7 ni adalah real. Okay, dan seterusnya NQ payment working group pada indeks ke-8. Dan front kekal di indeks kosong dan yang berubah hanyalah real sahaja. Okay. Dan seterusnya NQ minimum level of interoperability working group pada indeks ke-9, pada indeks 9. Dan real akan bertukar kepada indeks 9. Seterusnya NQ digital working group pada indeks 10. Okay, real pada indeks 9 tadi telah bertukar kepada indeks 10. Dan seterusnya NQ security working group. Okay. Kita NQ pada indeks ke-11. Dan kita letakkan real ni pada indeks 11. Dan akhir sekali NQ retail working group pada indeks ke-12, indeks yang pada elemen yang terakhir. Okay, dan real pada indeks ke-11 tadi telah bertukar pada indeks 12. Okay, jika andai kata kalau tiada data selain security working group, real ni akan tetap pada indeks 11. Tapi berdasarkan jadual tadi, jadual stem yang telah disusun, semua sekali ada 13. Jadi kita masukkan, kita bertukar kepada kaedah Q. Jadi kita masukkan setiap data-data tu step by step. Sampailah habis pada elemen, pada indeks 12. Itu sahaja untuk soalan nombor 2. Okey, baiklah. Sekarang saya nak terangkan untuk soalan yang ketiga dalam kami punya projek. Baiklah. Di dalam soalan ketiga ini, kami diminta office drop code form. Dia perlu pindah ke office baru sebelum Disember 2020. Jadi, The Japan Task Force ni ada 12 komputer dekat dalam dia punya office. Jadi, yang diberi nama PC1 sampai PC12. Maksudnya memang ada 12 lah laptop dia. And then, mereka nak packkan komputer tu
pergi dan pergi untuk bawa ke office baru dan akan disusun semula secara yang sama pada office di office baru tu dengan susunan yang sama. Jadi dan mereka mempunyai 2 lori untuk membawa komputer-komputer ini. Jadi soalannya, suggest the best solution based on the data structure concept. Dan yang kedua, catch your answer based on your suggestion. Okay. Jadi jawapan kami adalah, baiklah, okay. Sekarang ni saya nak terangkan untuk jawapan soalan 3. Okay, di sini the best solution based on the data structure concept in this case is using stack. Okay, jadi kita akan buat stack. Okay, di mana? Di sini kita akan buat stack kosong. Kita ada 2 stack. Yang first lorry 1, yang kedua lorry 2. Okay, ini untuk lorry 1. Start kita mulakan dengan start kosong, iaitu lori tu kosong. Di mana lori tu kosong, kemudian kita masukkan PC1 ke dalam lori, PC2, PC3, PC4, PC5 dan last sekali PC6 dan lori tu penuh. Lori penuh dan dia akan terus pergi ke office yang baru. Okay, kemudian kita pergi untuk lori yang kedua. Kita masuk, kita ada sama juga start kosong di mana kita ada 6 size dia 6. So kita punya index tu 0 sampai 5. Okay, kemudian kita insert PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC11, 12. Dan dia pun penuh dan dia akan terus pergi ke office baru. Okay, sampai di office baru, kita kena keluarkan PC-PC tersebut mengikut turutan. Sebab soalan kata kita kena macam mana kita bawa PC. Kita kena bawa PC tu macam mana kita ada dekat office lama, macam tu ada dekat office baru. Jadi kita akan pop. Ni untuk lori 1 kita pop. Akan tinggal 5 PC. Kemudian PC6 akan keluar. Kemudian PC5 akan keluar. Kemudian PC4 akan keluar, PC3 akan keluar juga, PC2 akan keluar dan akhir sekali PC1 keluar dan stack tu akan jadi kosong. Kemudian untuk lori yang kedua, kita akan pop PC12, so jadi tinggal 5. Kita pop lagi, kita keluarkan lah. So kita pop lagi PC9, kita pop lagi PC8 dan PC7 dah sekali kita pop dan dia akan jadi stack kosong kembali. Itu saja untuk soalan yang ketiga. Terima kasih. Hai, bertemu lagi. Okay, kali ni saya ingin membincangkan tentang soalan 4. Okay. Soalan 4 ialah on 27 June 2020, one staff from Internet of Things working groups searched the news technologies using web browsers. He visited web pages of IoT security, IoT analytics, IoT management, IoT processor, IoT platforms, and IoT ecosystem. After that, he wants to check all the history of web pages visited by press back button. Your task is to illustrate the situation using suitable data structure concept. Okay, maksud soalan dia, pada 27 Jun 2020, salah satu staff daripada Internet of Things working groups ni, dia telah cari satu news teknologi menggunakan web browser. Dia telah melayari halaman web yang bermula dari IoT security, IoT analytics, IoT management, IoT processor, IoT platforms dan terakhir dia telah melayari halaman web IoT ecosystem. Jadi selepas dia dah melayari semua teknologi, dia hendak cek semula history web yang dia telah
cari news teknologi tadi. Jadi, untuk soalan 4 ni, berdasarkan konsep data structure, saya menggunakan kaedah double linked list. Okay. Ini adalah jawapan bagi soalan 4. Okay, yang pertama tadi berdasarkan soalan 4 tadi, dia yang pertama dia pergi ke IoT security dan kemudian IoT analytic, IoT management, IoT processor, IoT platforms and IoT ecosystem. Yang terakhir IoT ecosystem lah. Jadi untuk kaedah double linked list, yang pertama kita letak null di hadapan dan kita mulakan dengan IoT security dan kemudian staff tadi dia pergi web IoT analytic, seterusnya IoT management, seterusnya IoT processor, seterusnya IoT platform dan terakhir web yang staff tadi melayari web tadi adalah IoT ecosystem. Jadi bagi jawapan soalan 4, berdasarkan konsep data structure, double linked list ni dia boleh patah balik dari data terakhir ke data asal. Okay, contoh dia macam ni. Seperti yang kita lihat pada jawapan ni, anak panah yang pertama atas ni, data IoT security pergi ke data IoT analytic dan dia pergi IoT management, IoT processor, IoT platform dan terakhir IoT ecosystem. Berbalik pada soalan 4 tadi, staff itu ingin cek semula history yang telah dilayari web halaman web tadi. Jadi anak panah yang atas ni adalah daripada data yang terakhir iaitu IoT ecosystem, boleh pergi ke data IoT platform, IoT processor, IoT management, IoT analytic dan IoT yang IoT security pada data yang first dia layari tadi. Okay, itu sahaja untuk soalan 4. Baiklah semua, sekarang kita berada di soalan yang kelima. Okey, baik. Soalan kelima berbunyi begini. Payment working group wants to store the ID for 10 DFC new staff. Okay. The data will be stored in the company by using online system. The list of the new staff is like, inilah ada Ahmad, Lee, Bella ni semua. Okay. Ada 10 kat situ. 10 dan kami perlu melakukan unit to illustrate the simple data data structure who the system will simply place all of the data number. Okay guys. Okay, bagi menyelesaikan masalah ini kami memilih untuk membuat array. Okay, tetapi kami perlu membuatkan 2 array kerana satu array hanya boleh menyimpan satu data. Jadi kami perlu membuat 2 array yang sebegini. Jadi ini merupakan hasil array kami. Okay, kita kan tadi saya cakap kita kena buat 2 array. Okay, ini adalah array yang pertama iaitu array data nama. Nama bagi staff baru di FC, okay. Ada Ahmad, Aileen, Bella, Charles, David, Jen, Kevin, Mary, Mona dan juga Smalls. Okay. Untuk memastikan data mereka ni, data nama dan juga ID boleh diakses dengan mudah. Jadi kita kena letak ID dia dengan dia punya nama tu pada indeks yang sama. Okay, so kita kat sini untuk Ahmed,
kita letak dia punya ID pun pada indeks kosong. Sama dengan dia punya indeks pada nama. So, jadi kita boleh akses benda tu dengan mudah. Tak adalah macam kita punya coding tu, kita pun bila kita nak cari data tu, kita cari ID tu Ahmed indeks kosong. Tapi nanti kita bila kita akses indeks kosong tu untuk ID, keluar ID orang lain sebab kita tak susun ID tu dengan betul. Ikut macam Ahmad, Ahmad dia punya indeks kosong, ID dia pun indeks kosong juga supaya kita senang. Kalau macam Ahmad tu indeks kosong tapi dia punya ID tu dekat indeks nombor 9, dia akan jadi tak dapat keluarkan hasil yang kita nak macam tu. Okay? Hai, Assalamualaikum. Okay, untuk soalan 6, iaitu soalan yang terakhir. Soalannya adalah, the Drop Code Forum has a products database system that every computer can read from and only the programmer has access to be able to modify the values. This database stores all the information previously made available and adds another value, whether or not the product is available. What is the best way to know exactly the product details you are looking for? Explain your answer based on data structure concept. Okay, untuk soalan 6, berdasarkan konsep data structure, saya menggunakan kaedah binary searching. Okay, contoh soalan binary searching. Okay, ini adalah contoh data yang telah di-sorting dulu. Okay, selepas data sorting, we can searching the data by using binary searching. Okay, first start at and center, goes halfway forward or halfway backward, depending if value is smaller or larger, until value is reached. Second, takes full advantage of an order list. Third, requires a pre-order list. And last, quick fast is to implement less than a dozen lines of code. Okay, contoh soalan yang boleh kita lebih senang kita tengok. Okay, contoh soalan. Okay, ini adalah elemen yang telah disorting. Semua sekali ada 10 elemen. Dan kita letak indeks bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Soalan minta cari elemen 12. Found the element 12. Okay. Step yang pertama, kita perlulah cari nilai nilai tengah. Okay. Macam mana nak cari nilai tengah? Kita perlu tambah indeks 0, indeks yang pertama dan indeks yang terakhir iaitu indeks 9. Jadi kita tambah 0 tambah 9 bahagi 2 dan dapat 4.5. Jadi 4.5 nilai tengah dia adalah indeks 4 iaitu elemen 15. Jadi step yang pertama, search element 12, compare with the middle element 50. Jadi 15 tidak sama dengan 12. Both is not matched. 12 is smaller than 50. So we search only in the left sub list. Maksudnya 15 bukan elemen yang sesuai untuk elemen 12. Jadi kita perlu cari data di sebelah kiri sublist. Okay. Continue on the left sublist. Seterusnya, bagi step yang kedua, kita bermula sublist pada sebelah kiri, iaitu bermula dari indeks 0, 1, 2 dan 3.
Okay. Kenapa kita tak ambil indeks keempat? Kerana indeks keempat adalah elemen 15. Elemen 15 tidak sama dengan elemen 12. Jadi elemen 15 tu lebih besar daripada 12 dan ia bukan elemen yang kita hendak cari. Jadi step yang kedua sama juga pada step yang pertama, kita cari nilai tengah dahulu. Okay, bermula indeks kosong tambah indeks 3 bahagi 2 akan dapat jawapan 1/5. Okay, jadi nilai tengah untuk elements ini adalah indeks 1 iaitu elements 12. Okay, search element 12 compare with the middle element 12. Jadi kita dah dapat dah nilai tengah, kita comparekan elemen 12 dengan elemen pada indeks 1. Jadi jawapan dia adalah both are matching. Okay. 12 sama dengan 12. Elemen 12 pada indeks 1 sama dengan elemen 12 pada soalan yang kita hendak cari. Jadi both are matching. The result is element found at index 1. Jadi kita telah jumpa elemen yang sesuai dengan elemen yang kita hendak cari. Jadi elemen telah dijumpa pada indeks 1. Okay. Itu sahaja untuk soalan 6 dan ini adalah contoh bagi kaedah binary searching. Untuk soalan 6 ni saya bagi contoh seperti ini untuk cari data yang sesuai. Untuk cari data yang sesuai, kita perlu cari nilai tengah dahulu. Barulah kita boleh tentukan di mana data yang sesuai dengan data yang kita hendak cari. Antara sublist belah kiri ataupun sublist belah kanan. Contohnya seperti yang saya terangkan tadi. Elemen 12 kita dah jumpa elemen 12 pada indeks 1. Okay, ini adalah contoh kaedah binary searching. Okay, itu sahaja daripada saya, Nurul Atika binti Ramli, dan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Najwa Ashikin. Sekian, terima kasih. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.